Perbahasan sejarah Hang Tuah. Ahli akademik temporary mengatakan mana mungkin Hang Tuah wujud. Ia hanya sekadar cerita dongeng, cerita hikayat seperti mana hikayat Mahabharata Ramayana, hikayat Merom Mahawangsa, hikayat Amir Hamzah dan hikayat-hikayat yang lainnya. Kerana ada hikayat-hikayat yang memang direka tetapi bertujuan untuk kebaikan seperti hikayat Anak Mak Lela Gila, Faridah Hanum dan yang lain-lain. Hikayat-hikayat ini memang direka untuk memberi kesedaran, iaitu pada ketika itu kesedaran kemerdekaan. Tetapi munculnya hikayat Hang Tuah itu kerana terdapat dalam beberapa kitab sejarah. Paling jelas adalah dalam Sulalatus Salatin karangan Tun Sri Lanang pada 13 Mei 1616. Ada dalam kitab sejarah Melayu, kitab hikayat Hang Tuah, kitab Bustanus As-Salatin, yakni Taman Raja-Raja karangan Syekh Nuruddin Araniri. Sulalatus Salatin sendiri ada 29 versi. Ada versi Ospot, ada versi Samad Said, ada versi Kasim Ahmad. Masing-masing ada petikan mengenai Hang Tuah. Tetapi jalan cerita dia banyak, terlalu banyak. Ada mengisahkan Hang Tuah bertempur dengan Lanun, berguru di Pulau Besar dengan Adiputra. Ada kisah Hang Tuah ini datang dari Indrapura, yakni Indrapura itu adalah Pahang. Dalam hikayat Hang Tuah juga ada kisah yang Hang Tuah itu datang dari Bugis, anak kepada Raja Bugis, iaitu Daeng Mepawah. Bercakap soal nama, Hang Tuah ini muncul dalam pelbagai nama. Ada yang mengatakan Hang Tuah itu sendiri memang namanya. Dalam satu bahagian yang lain, ada yang mengatakan Hang Tuah ini bernama Syed Abdul Rahman Alatas. Dalam satu sisi lain pula, Hang Tuah ini disebut dengan nama Daeng Ratnapati, yakni versi Jawa, yang mana anak kepada Raja Bugis tadi, Daeng Mepawah, yang mengatakan itu adalah Hang Tuah. Sekiranya dirujuk dari pelbagai mantan, kerajaan Melaka itu terdapat dalam pelbagai kitab sejarah. Berikut adalah susunan kerajaan Melaka dari tahun 1424 sehingga 1511. Pada tahun 1424 sehingga 1444 adalah Sultan Muhammad Shah. Dan pada tahun 1444 hingga 1459 adalah Sultan Muzaffar Shah. Dan pada tahun 1459 sehingga 1477 adalah di bawah Kesultanan Sultan Mansur Shah, dan kemudiannya diteruskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1477 sehingga 1488. Yang terakhir sekali adalah Sultan Mahmud Shah daripada tahun 1488 sehingga 1511. 1511 ni merupakan tahun di mana Melaka telah ditawan oleh Portugis. Menurut kajian Profesor Hashim Musa dan rakan-rakan pensyarah UPM-nya, Hang Tuah ini lahir dalam tahun 1431, yakni kurun ke-15. Makanya, kelahiran Hang Tuah itu adalah pada zaman Sultan Muhammad Shah, iaitu pada tahun 1424 sehingga 1444. Berikut adalah umurnya pada perubahan kesultanan. Sultan Muzaffar Shah, Hang Tuah berumur 14 tahun. Sultan Mansur Shah, Hang Tuah berumur 28 tahun. Sultan Alauddin Riayat Shah, Hang Tuah berumur 46 tahun. Mahmud Shah, Hang Tuah berumur 57 tahun sehingga 80 tahun. Pada zaman Mahmud Shah, ada kisah yang masyhur, iaitu pinangan Puteri Gunung Ledang. Ketika itu, umur Hang Tuah sekitar 70-an. Dan bila Puteri Gunung Ledang menolak pinangan Sultan Mahmud Shah itu, Hang Tuah tidak sanggup untuk balik ke Melaka. Dan di sini ada dua teori. Teori yang pertama, Hang Tuah terus menetap di Johor, kemudiannya berpindah ke Temasek, dan teori ini kuat sebabnya ada dalam catatan Arbukaki mengisahkan Hang Tuah ada di Temasek, iaitu Singapura ketika itu. Teori yang kedua pun amat kuat. Teori tersebut mengisahkan Hang Tuah melarikan diri ke Sungai Perak selepas kisah Puteri Gunung Ledang itu dan benamkan kerisnya di situ, serta di situlah Hang Tuah melafazkan kata-kata takkan hilang Melayu di dunia. Teori itu amat kuat kerana Kesultanan Perak lah yang mewarisi keris Tamansari hingga kini, dan kisah ini terdapat dalam kitab hikayat Hang Tuah. Dan
yang antara 29 versi yang ada, kitab-kitab Hang Tuah yang ada salah satu versi menceritakan Hang Tuah ada bertemu dengan Nabi Khidir, di mana syarat untuk Hang Tuah berjumpa dengan Nabi Khidir itu dia perlu mengorbankan keris Tamingsarinya. Sebab itu Hang Tuah menyerahkan Tamingsari itu kepada Sultan Mahmud Shah, dan Sultan Mahmud Shah menyerahkan kepada anaknya Sultan Muzaffar Shah, yang mana Sultan Muzaffar Shah itulah pembuka Perak, membawa Tamingsari ke Perak dan buka kerajaan baru yang awalnya disebut sebagai Kerajaan Kampar, kemudiannya Kerajaan Perak, kerana mengambil nama Tun Perak kerana jasa Tun Perak dalam Kerajaan Melaka selama hidupnya. Kisah Hang Tuah dengan 5 saudara itu, yakni Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Kasturi, Hang Lekeh, kisah tersebut hanya berkitar pada awal hikayat, bermula daripada kisah amukan orang Jawa melawan Lanun dan diangkat menjadi panglima. Kemudiannya cerita-cerita 3 saudara yang lain tu, iaitu Hang Lekiu, Hang Kasturi dan Hang Lekeh itu sudah tidak wujud. Yang hanya ada hanya kisah Hang Tuah dan Hang Jebat selepas itu. Tiada lagi kisah mengenai saudaranya yang lain. Dan bila habis kisah Hang Tuah dengan Hang Jebat itu, yang berjalan seterusnya hanya kisah Hang Tuah saja, sehingga menjadi perdebatan, adakah watak-watak ini wujud, menjadi pertikaian. Kenapa tiada kisah 3 saudaranya yang lain? Adakah sekadar watak-watak sampingan yang diada-adakan? Baik, ada 2 catatan yang kuat, iaitu catatan Ryukyu, kerajaan Cina yang sekarang adalah Jepun, Okinawa, dan catatan Albuquerque pada tahun 1576. Keduanya merupakan kajian pensyarah UPM. Dalam catatan Ryukyu itu ada bukti nyata, bukti premier, surat-surat daripada kerajaan Melaka yang acap kali menyebut Laksamana. Walaupun tidak menyebut dengan nama Hang Tuah, watak Laksamana di kerajaan Melaka ni tiadalah orang lain yang menyandangnya. Dan salah satu surat itu pula ditulis sendiri oleh Laksamana tersebut. Ada satu surat yang ditulis dalam bahasa Cina, dihantar ke kerajaan Ryukyu, dan di bawah surat itu ditanda tangan, signature, sign, ditulis penterjemah kepada Sultan, meletakkan namanya Laksamana. Dan ramai sejarawan setuju itu adalah Hang Tuah. Dan dalam hikayat Hang Tuah ada menceritakan Hang Tuah mampu berbahasa dalam 12 bahasa, maka sesuailah dan selari sekiranya Hang Tuah yang menjadi penterjemah surat tersebut. Alfonso de Albuquerque ada menulis travelog sepanjang pelayarannya, dan apabila dia meninggal dunia, anaknya Bras Albuquerque menerbitkan sebuah buku berdasarkan travelog tersebut yang bertajuk Commentaries Albuquerque, diterbitkan pada tahun 1576. Dalam catatan tersebut, Albuquerque ada menceritakan ada seorang Laksamanes berumur 80-an, seorang askar yang hebat, seorang yang amat cerdik pandai dan amat berani. Dan ada surat dari Albuquerque kepada Laksamanes tersebut memintanya untuk datang ke Melaka. Bermaksud bila mana Albuquerque berada di Melaka, Laksamanes ini sudah tiada di Melaka. Albuquerque amat mahukan individu tersebut untuk bekerja dengannya kerana kepandaian beliau dalam 12 bahasa, otak geliganya serta pengaruh yang Laksamanes tersebut ada. Tapi Laksamanes ini tetap tidak hadirkan diri, dan itu selari dengan zaman Sultan Mahmud Shah yang sememangnya umur Hang Tuah itu dalam 80-an, di mana pada tahun 1511 Melaka jatuh ke tangan Portugis. Baik, sekadar itu untuk siri kali ini. Kita akan bersambung ke siri seterusnya, insya-Allah.